12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Itulah ketetapan daripada agama. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang haram. Bunuhlah orang-orang kafir musyrikin semua sekali, seperti mana mereka ingin membunuh kalian semua sekali. Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, hadirin ibu-ibu, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi peluang oleh Allah untuk hadir pada pagi yang penuh mulia ini, iaitu pagi Jumaat Sayyidul Ayyam yang dulu bagi sekolah haji dalam sesi kuliah duha yang dianjur oleh apa tadi? Helwa ya. Apa surau Ar-Raudah. Ini maknanya NGO. NGO lah Helwa ni. Mana anggota dia semua ibu-ibu semualah. Bapak-bapak tak ada dia. Tajuk yang diberi kepada sayanya pada pagi ini ialah kelebihan bulan Muharram. Yang kita tak lama lagi akan masuk bulan Muharram. Esok dah kita nak masuk bulan Muharram. Dekat dah saya tak sampai sekilometer dah. Jadi esoknya kita nak masuk dah bulan Muharram ni, nah. Berarti kita nak masuk tahun yang baru, nah. Bulan yang baru dan automatiknya tahun yang baru. Berarti umur kita dah semakin dekat dengan kematian. Bukan semakin jauh daripada mati, tidak. Nah, kita duk ingat kalau umur kita tu berpuluh-puluh, 80 tahun ke 60 tahun, 70 tahun, berarti umur kita panjang. Nah, padahal sebenarnya tidak. Umur kita ni semakin pendek. Keluar aja kita daripada perut ibu kita, sebenarnya kita semakin pendek umur. Kenapa semakin pendek? Karena kita makin dekat dengan kematian. Kullu atin qaribun. Tiap-tiap yang mendatangi kita tu semakin hampir. Maka yang mendatangi kita tu ialah kematian. Mati ini akan menghampiri kita. Walaupun kita nak lari, hatta fi burujim musyayyadah. Nah, dalam Quran sebut, pasti kamu akan berjumpa dengan mati, sehingga mu nak lari masuk dalam peti besi pun tidak akan dapat mengelak dengan kematian. Berarti sebagai muhasabahnya umur kita semakin meningkat, usia kita bertambah tua, berarti kita makin dekat dengan kematian, sebenarnya umur kita semakin pendek. Maka kerana itulah orang yang sedar bahawasanya diri dia tu akan kembali kepada Allah. Kerana kita datang daripada Allah. Kita sekarang berada di bumi Allah, sedang menunaikan janji-janji kita mula dengan Allah. Dan bila kita mati, kita akan disoal oleh Allah tentang janji-janji kita mula. Maka tidak akan putus alaqah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu daripada sunnah Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, apabila masuk bulan baru atau tahun baru, mereka akan berdoa pada Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamil Kabir. An Abdullah bin Hisham. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, yata'allamu hadzal du'a, mereka mempelajari ini doa,
kama yata'allamul Quran, seperti mana mereka mempelajari Al-Quran. Bila idza dakhalatis sanatu awish syahru, apabila masuk tahun yang baru atau bulan yang baru. Nah, berarti berdoa masuk bulan baru, tahun baru ni bukan bid'ah. Nah, bukan satu perkara yang direko-reko. Bahkan ada dasarnya. Nah, ada dasarnya daripada perbuatan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kerana kerak orang sekarang dia kata apa hidup berdoa masuk tahun baru awal tahun. Nah, bid'ah. Kemudian kalau bid'ah tu terus difahamkan sesat. Nah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah tu sesat dan tiap-tiap sesat masuk neraka terus. Dia sebenarnya isu bid'ah tu tidaklah besar. Karena bid'ah tu makna pada lughahnya ialah makhtara'a ala ghairi mithalin sabiqin. Itu orang panggil bid'ah dari segi bahasa. Reka perkara yang tidak ada contoh yang terdahulu. Itu dia panggil bid'ah dari segi lughah. Maka sebab tu Allah Ta'ala pun buat bid'ah. Mana? Allah buat langit bumi ini tidak ada contoh daripada mana-mana makhluk lain. Badi'us samawati wal ard. Tuhan reka betul-betul langit dan bumi ini. Jadi itu sebab tu Tuhan pun buat bid'ah juga di sini. Apa? Buat langit bumi tanpa ada contoh yang terdahulu. Dan bid'ah ni bukan hukum. Kalau dengar ustaz dia kata hukumnya bid'ah ibu-ibu. Pelik tu. Hukum bid'ah ni tak ada. Yang ada ni hukum wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Jadi kalau nak kata bid'ah tu ialah hukum, bid'ah apa? Bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah karahah atau makruhah, bid'ah mandubah, baru jadi hukum. Bid'ah yang wajib. Mana bid'ah yang wajib? Seperti buat sekolah, buat universiti, buat sekolah madrasah, pondok, tahfiz. Itu tak ada zaman Nabi SAW. Tidak ada zaman Nabi, Nabi buat sekolah madrasah, buat syurtah, kepolisian, askari, jaishu, mana ketenteraan. Tak ada zaman Nabi itu. Jabatan bomba, jabatan, tak ada belaka tu. Tulis Al-Quran dalam bentuk mishaf tidak ada di zaman Nabi SAW. Tak ada. Al-Quran tidak ditulis di zaman Nabi dengan lengkap. Kalaupun ditulis tidak lengkap. Dan yang tidak lengkap tu tidak ada baris dan tidak ada titik. Cuba boleh baca tak Quran tidak ada titik, tidak ada baris. Yang ada titik, ada baris ni pun wala bowling mana baca Quran tak betul. Bilanya Al-Quran tu dicadang untuk tulis zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu pun Sayyidina Umar yang cadang. Oleh kerana ramai sahabat yang hufaz, yang hafiz Quran tu syahid dalam medan peperangan. Maka Sayyidina Umar mari telitah. Kalau Quran tidak dibukukan, tidak dimishafkan dengan lengkap, bagaimana generasi kemudian ni boleh baca Quran? Sedangkan orang yang hafal Quran ramai sudah mati. Maka diberi cadangan oleh Sayyidina Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Khalifata Rasulillah, if'al bimishafil Quran. Khalifah Nabi, perbuatkanlah dengan mishaf Al-Quran. Abu Bakar kata, ma hadza ya Umar? Kaifa naf'alu bima naf'alu Rasulillah bima la yaf'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh buat perkara yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abu Bakar pun ada juga mula-mula fikir seperti orang lain ni mikir. Tapi Abu Umar kata, bal khair ya Khalifat Rasulullah. Bahkan baik ni, molek, bagus. Sebab apa? Sebab nanti generasi kemudian, bagaimana mereka nak baca Al-Quran kalau Al-Quran tidak ditulis?
Lalu Abu Bakar fikir, betul Sayyidina Umar punya cadangan. Lalu dibuatlah projek himpun tulis Al-Quran. Itu pun tidak ada baris dan tidak ada titik. Lengkap, tidak ada baris, tak ada titik. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali terdengar orang baca Quran baris salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Oh, salah tu. Bila baris salah dalam bahasa Arab ni, yang makna berubah. Makna dia tu berubah. Tidak. Jadi maksud dia bunyi lagu ni. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, bari'un, tidak menghirau, membiarkan. Tidak menghirau dan membiarkan. Minal musyrikin, daripada orang kafir musyrik, wa rasulih, dan rasul pun Tuhan tak cara, Tuhan biar ke. Apa pergilah jadi kuana. Kan lain makna tu. Yang sepatutnya baca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah tidak menghiraukan orang kafir musyrik. Orang kafir musyrik caci Nabi, maki Nabi. Tuhan kata fa'fu wasfahu. Hei Nabi Muhammad, mu maaflah, moga dia bodoh juga. Wasfahu, mu anggap supaya debu ada di bahumu, sapu. Caci maki mereka tu, sapu gitu ya. Fa'fu wasfahu, maaf, sapu gitu ya. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah Ta'ala mendatangkan hijai Allah Ta'ala ke atas mereka. Jadi makna berubah apabila berubah bagi. Lalu oleh Sayyidina Ali disuruh anak murid dia nama Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, tabi'in. Imam Abu Aswad Ad-Du'ali diberi tugas oleh Sayyidina Ali untuk membariskan huruf-huruf atau ayat-ayat Al-Quran. Barulah Al-Quran tu ada baris. Baris tu ada, titik tak ada lagi. Al-Jamdulillah boleh baca. Alhamdulillah boleh baca. Rathil alamin boleh baca. Rathil alamin boleh baca. Alamin boleh baca. Ghalami pun boleh baca. Letak titik ra, jadi ra. Atau kalau kita orang Melayu ni ada ngo pula. Ngalamin. Siap. Boleh baca belakang tu tak ada titik tu. Pada kurun keseterusnya, ulama yang meletakkan titik pada Al-Quran namanya Imam Ahmad Al-Farahidi. Beliaulah yang meletakkan titik-titik pada huruf hijaiyah. Bid'ah ni wajibah. Wajib ni. Nabi tak buat tu. Tapi wajib. Tu baru jadi hukum. Jadi kalau dengar orang kata hukumnya bid'ah, orang ni tak berapa nak faham tu hukum agama. Hukum agama ni ada dua. Hukum syarak taklifi, hukum syarak wad'i. Hukum syarak wad'i, sah syarak, mani', fasad dan sabab. 5. Ini kena mengaji ilmu usulul fiqh. Hukum syarak taklifi pun 5. Mana? Wujub atau kita panggil wajib. Haram, hurmah atau haram. Karahah atau makruh. An-nadbu atau mandubah atau sunat, kita sebut sunat. Dan jaizah ataupun mubah, harus. Ini dia panggil hukum. Adapun bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu makna Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, adakah langsung tak boleh kita buat? Ataupun terus kita boleh buat? Belum tentu. Boleh buat atau tidak boleh buat, tengok ada ke tidak dasarnya dalam agama. Karena sabda Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun
Man barang siapa ahdasa yang mengada-ngadakan fi amrina hadza pada pekerjaan kami ini, yakni urusan agama ini, ma laisa minhu, perkara pekerjaan yang tidak ada dasarnya di dalam agama, fahuwa mardudun, maka pekerjaan tersebut tertolak. Nah, itu mantuk manataqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya dia panggil mafuhima minal mantuqi, dia panggil makna yang difahami daripada tuturan sabdaan Nabi secara mukhalafah, dia panggil mafhum mukhalafah. Ini kena mengaji elok usulul fiqh juga ni. Mantuk, mafhum, mafhum mutabaqah, mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Oh banyaklah perkara kena mengajinya. Nah, sebab tu kalau kita tak mengaji banyak perkara, baik duduk senyap. Orang tak tahu kita bodoh. Nah, tapi kalau kita ngaji sikit, tapi kita hoha-hoha tu banyak. Oh, nampak adalah kebodohan dan kebangangan kita tu. Dah sungguh. Kalau kita tak kakaknya, orang tak tahu kita jahil. Janggut panjang, subah besar, diubah melerek pun tak apa senyap. Nah, kalau kita tak buka mulut, ya, jahil dah lah. Nampak dah. Nah, tu. Macam ada dalam Facebook. Dalam Facebook tu, lama, tidak duduk lama, raya haji tu. Jadi, ada satu cerita dalam kitab Karamatil Awliya. Kitab Jami' Karamatil Awliya. Dia cerita satu orang Syekh Wali, ni namanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli, kalau tak silap. Syekh Ibrahim Al-Matbuli ni dia tak pernah mandi wajib sehayat hidup dia. Bukan tak wajib mandi wajib, tak pernah mandi lain tu. Kalau tak wajib mandi wajib, maknanya dia kafir lah dianya. Dia wajib mandi wajib tapi dia malah mandi. Enggak apa-apa, tak wajib aku mandi. Tu merubah hukum dah. Ni bukan tak pernah mandi wajib, sebab apa? Sebab tak ada sebab untuk dia jadi mandi wajib. Dia tak pernah berjunub, tak pernah berhadah sah. Lalu ada orang komen dalam Facebook kata, kalau macam tu Syekh ni, Syekh Ibrahim Matbuli ni tak pernah balik lah kalau gitu kan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak apa? Bodohnya. Nah, tak pernah balik. Dah, dia kata tak pernah mandi junub, tak pernah mandi wajib. Awak tahu mengaji di mana? Saya mengaji di Johor dia tu. Saya baca kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata kalau balik ni kena keluar air mani dulu. Barangkali dia mengaji tu sambil tidur. Nah, ada juga orang untuk guru mengajar dia masuk kat mengaji tapi yang nyandar dinding. Lama-lama right. Tok guru duduk syarah dia tak dengar dah, hak mula-mula je dia dengar. Jadi dia dengar tak habis. Nah, atau baca tak habis. Nah, balik ni bukan semata-mata dengan alamat. Balik buluh sampai umur ni ada dengan alamat, ada dengan umur. Balik dengan alamat sama ada mimpi keluar air mani atau keluar air mani tanpa mimpi bagi laki-laki atau perempuan dua-dua, atau keluar darah yang boleh dihukumkan haid khusus bagi perempuan yang umurnya sampai 9 tahun qamariyah bulan Islam takriban, lebih kurang, tak cukup-cukup genap pun tak apa. Lebih kurang setara mana? Sekira-kira beberapa hari lagi nak dekat umur 9 tahun genap tu ialah masa yang telus sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid. Mana sekurang-kurang suci di antara dua haid? 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang haid ialah sehari semalam dengan nisbah 24 jam. Berarti umur dia 8 tahun, 11 bulan, 13 hari lagi, 12 hari lagi, 11 hari lagi, 10 hari lagi, 9 hari lagi, nak cukup genap 9 tahun qamariyah tahdidan. Keluar darah yang boleh dihukumkan haid. Sekurang-kurang haid sehari semalam dengan qadar 24 jam. Tak semestinya sehari semalam tu. Dan tidak lampau lebih daripada 15 hari, 15 malam. Maka baliklah budak perempuan tersebut kalau ada alamat seperti itu. Atau tak ada semua sekali. Tapi umurnya 15 tahun. Genap bulan Islam. Automatik balik.
Walaupun tak pernah keluar air mani, walaupun tak pernah keluar darah haid. Lama umur 40 tak semayang lagi mokcik. Nah, mana mokcik tak semayang umur 40? Mokcik tak balik lagi ya. Umur 40 tu bukan tak balik mokcik. Tu mak atau nenek pada cucu anak hok balik dah balik kali. Nah, jadi oleh kerana tak reti, dia komen juga. Nampak tak? Sebab tu kalau kita tak reti, baik kita duduk senyap, senang. Tapi nak cakap juga kan, punah saya agama. Samalah. Doa nak masuk awal tahun. Dah. Ini ada dasarnya dalam agama. Mana? Perbuatan para sahabat dengan Nabi sendiri. Idza dakhalatis sanatu awi syahru, apabila masuk awal tahun ataupun bulan yang baru, sahabat Nabi dan Nabi sendiri pakat baca doa ni. Mana? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasy syaitan atau kama qala. Ya Allah ya Tuhan, adkhilhu alaina, masukkan bulan atau tahun yang baru ini ke atas kami, kepada kami, bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wa bis salamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman, wa ridwani minar rahman, dan dengan keredaan Tuhan yang maha pemurah, dan jauhkan kami daripada tipu daya syaitan. Ini doa yang dilazimi oleh Nabi dan para sahabat ketika nak masuk bulan baru atau tahun yang baru. Jadi ada dasar tak doa masuk awal tahun? Ada. Kalau tak boleh doa, silakan, bukan wajib. Dia dalam agama ni hak tak boleh kita nak buat main-main, wajib, benda wajib. Benda wajib kita tak boleh buat main-main. Semaya 5 waktu wajib. Sebab tu tak boleh buat main-main. Orang laki-laki tidak ada masanya dia boleh cuti. Orang perempuan tak boleh buat main-main juga. Kerana apa? Kerana ada ketikanya dia wajib kena cuti semaya. Dan ada kalanya walaupun datang darah tu dia wajib kena semaya. Maka dia kena mengaji babul haidi wal istihadati wal nifasi, kena mengaji bab darah haid, darah istihadah, darah nifas, supaya dia tahu bahawasanya darah yang datang ni benar-benar wajib dia tidak sembahyang, haram dia sembahyang. Atau darah yang datang ni sebenarnya wajib dia sembahyang sebab bukan haid, bukan nifas, tapi darah fasad atau darah istihadah. Sebab tu kuliah duha muslimat ni seeloknya kita mengaji benda-benda yang melepaskan kefarduan kita, kewajipan kita. Sebab banyak kuliah-kuliah duha muslimat ni, dia buat kuliah-kuliah cerita tajuk kelebihan jadi isteri yang solehah. Ibu misali, bapa misali, anak bengah, memang gitu. Tajuk lagu tu gak siapa ke bila pun tak lepas fardu ain kita. Kadang-kadang bila kita tanya tu baru kita tahu, rupa-rupanya dia tak faham. Contoh seorang perempuan datang darah tiba-tiba lebih daripada 15 hari 15 malam. Hari ke-16 masih datang darah. Maka perempuan tersebut mesti dia tahu kata bahawasanya dia sudah berlaku istihadah. Betul tak? Jangan 16 hari, 17 hari pun seumur. 40 hari tak semaya 40 hari. Ada orang puang yang faham lagu tu. Asal mari darah je asal mari darah je Bila hari 16 hari ke-16 mari lagi darah, bermakna dia kena tahu dia berlaku istihadah. Tapi hari apa mula istihadah dia? Ini ramai orang perempuan tak faham tu. Dia faham kata 15 hari ke-16 ustaz istihadah. 1 sampai 15 tu semua haid lah ke? Salah tu. Dia kena tengok apakah darah yang datang tu satu sifat, satu warna, satu jenis saja, orang panggil ada syarat tamyiz atau tidak.
Ni kena belajar bab ni. Nah, tapi kalau orang perempuan ni kalau kita cerita dia kata, ustaz ni mulut huduh duk cerita bagi orang. Nah, no, ni hak fardu ain ni sebab nak tahu semaya kita tu betul ke tak betul. Sebab tu orang perempuan ni mudah nak masuk syurga. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, jangan tinggal semaya. Nabi kata masuk syurga mana-mana pintu dia nak masuk. Sebab apa? Sebab payah. Payah dia kena jaga semaya dia tu payah. Kalau ada syarat tamyiz, mana? 7 hari darahnya mari hitam, pekat, busuk. Hari ke-8 sampai ke-15 merah, cair, tidak berbau seperti hari 7 hari mula-mula. Maka haid dia 7 hari, hari ke-8 sampai ke hari 15 istihadah, wajib dia qada semaya dia. Ramai orang perempuan tahu tak tu? Cuba. Ramai tak? Ramai hak tak tahu. Kalau tak ada syarat tamyiz, mana? Tak boleh nak beza. Darah dia mari atas satu warna, satu rasa, satu sifat saja. 1 hari bulan sampai 15 hari bulan hitam, pekat, baunya sama. Maka lihat, kalau dia sudah datang adat. Sebelum ni ada dah bulan lepas mari darah 8 hari. Maka haid dia pada bulan yang berlaku istihadah tu 8 hari. Hari ke-9 sampai ke-15 istihadah. Wajib dia qada semaya dia. Dosa kalau dia tak qada. Tak ramai orang tin ingat ke haid tak qada dia. Betul tak? Betul ke tak ni? Kalau dia tak ada adab, tak ada adab. Tak ada adab, mana dia tak pernah mari. Mana kali pertama datang darah, tiba-tiba berlaku istihadah. Dan tidak ada syarat tamyiz, syarat yang boleh membezakan darah dia. Maka perempuan ni dia kena ambil di manakah darah yang genap 24 jam. Kalau 1 hari bulan tu datang cukup 24 jam, maka 1 hari bulan saja haid. 2 hari bulan sampai 15 istihadah, wajib qada semaya. Atau 1 hari bulan baru 10 jam. 2 hari bulan 10 jam. 3 hari bulan baru 4 jam. Maknanya baru cukup 24 jam, 3 hari. Maka 3 hari haid dia, hari ke-4 sampai 15 istihadah, wajib dia qada. Pak kali dia tak tahu duk bengong bening. Ni orang panggil perempuan mustahadah, mu'tadah. Kalau ada adat dia panggil mu'tadah, mutlaqah, mutahayyirah, mutlaqah. Itu semua tu kena belajar supaya kita benar-benar yakin kita ibadat pada Allah ni kena sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bihi. Mendatangkan perintah Allah sebagaimana yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Tahu betul? Tapi kita tak suka lah ngaji bab-bab wajib ni. Kita sukanya kelebihan fadilah. Sebab tu tajuk hari ni pun kelebihan Muharram, fadilah. Buat kita kalau fadilah ni ada tu ni. Ibu-ibu kena ingat min alamatit tiba'il hawa. Setengah daripada tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsu dia dalam beragama. Ingat kau ikut hawa nafsu ni nak togong arak, diskup judi. Bukan hak tu saja. Ngaji agama nak ke agama dah, tapi sebenarnya ikut hawa nafsu, bukan ikut hak Allah Taala suruh. Mana tanda dia? Al-musara'atu min nawafilil khairat, bersegera, rajin, gemar pada perkara-perkara yang sunat. Wattakasulu 'anil huquqil wajibat, tapi malas, tak mau nak menunaikan hak-hak yang difardu, yang diwajib. Kalau mengaji kak, nak mengaji hak fadilat saja. Kelebihan tu wa amalan ni banyak rezeki, semaya sunat duha, gapo ko doa tu doa ni segar boleh buat amal. Tapi kalau ngaji hak wajib mana? Ngaji tauhid, fardu ain. Ngaji fiqh hak fardu ain termasuk. Bab fiqh tu babul haidhi wal istihadatu wal nifas tadi.
atau mengaji ilmu tasawuf yang fardu ain, mana tahu sifat-sifat mazmumah yang dicela oleh syarak supaya kita takhalli, kita mujahadah, kita lawan. Kalau mari hasad, lawan. Riak, lawan. Ujub, lawan. Itu dalam hati kita. Dan tahu sifat-sifat mahmudah yang dipuji oleh syarak, kita usaha mujahadah untuk tahalli, bersepakat dengan ikhlas, zuhud, redha, qanaah. Nah, ini orang panggil hak wajib fardu ain. Tapi ramai orang tak berakhir tu, tak berapa nak suka mana mengaji tu dah tu ni. Oh, letih we mengaji fardu ain semua. Ingat kau fardu ain ni budak-budak kafir semua tu. Fardu ain ni hak budak tadika, hak budak pasti budak tadika sekolah rendah, sekolah hak kita orang tua ni pun fardu ain. Ada lagi kalau kita tak mengaji, tetap kena mengaji. Nah. Tu. Jadi tanda kata orang tu ikut hawa nafsu dalam beragama ialah dia gemar benda hak sunat-sunat saja tapi tidak mahu menunaikan hak wajib. Jadi kalau kita gemar hak sunat tapi hak wajib kita tunai, itu tak apa tu. Tu baguslah tu. Nah. Dan tidak adalah pahala yang lebih yang besar ialah pahala bila kita menunaikan yang wajib dengan betul. Hak tu cukup dah sebenarnya. Sebab tu dalam hadis Arba'in Nawawiyah tu kan, hadis 40 Imam Nawawi susun. Ada dah satu hadis. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu kalau aku ni semaya 5 waktu sahaja, tak buat hak sunat-sunat. Puasa pun hanya Ramadan saja, tak puasa sunat tu, sunat ni, sunat Muharram ni, sunat hari Ashura kau berapa, tak puasa. Puasa yang wajib, hak fardu mana? Puasa bulan Ramadan saja. Tetapi yang halal aku i'tiqad halal. Hak halal aku kata halal. Yang haram aku kata haram. Artinya aku beriman. Nah, aku beriman, aku tasdik dalam hati aku. Apa yang dibawa datang olehmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdik ni makna membenar. Nabi kata semai 5 waktu wajib, dia kata wajib. Semua puasa Ramadan wajib, dia kata wajib. Tutup aurat wajib, dia kata wajib. Tu dia panggil tasdik, tu iman. Kalau dia Nabi kata semai 5 waktu wajib, dia kata tak wajib harus je. Tu dipanggil takzib, mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi. Kafir, kufur. Nah, adkhulil jannati ya Rasulullah. Adakah aku boleh masuk syurga ya Rasulullah? Nabi kata na'am. Ya, boleh dah. Mudah yang nak masuk syurga ni. Buat hak wajib, jauh ke benda yang haram, jaga iman kita, jangan kita dustakan apa hak dibawa oleh Nabi. Boleh masuk syurga? Ya, Nabi kata boleh masuk syurga. Nah, kita hak sungguh sangat nak wirid tu zikir ni. Nah, bimbang-bimbangnya takut-takut akhirat esok Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu kan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila tiba di pada mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia sangka dapat pahala banyak, lalu kami jadikan debu berterbangan. Sebab apa tu? Sebab amal dia tidak betul. Nah, tak kena dengan hak syarak no. Buat amal dengan tak ngaji. Itu Sebab tu kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubah, dia kata wa kullu man bi ghairi ilmi ya'maluh a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Wa kullu man, dan bermula tiap-tiap mereka bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'maluh, beramal ia, a'maluhu mardudatun la tuqbaluh, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Hak ni yang kita bimbang. Nah, dah. Jadi sebab tu selain daripada kita nak tahu hak fadilah, kelebihan tu, kelebihan ni, yang wajib juga pasti kita kena lebih daripada hak fadilah tadi. Nah, jangan tinggal mengaji hak wajib. Mengaji ilmu hak wajib 3 je hak fardu ain, hak wajib fardu ain.
Nah, tauhid fardu ain, fiqh fardu ain, tasawuf fardu ain. Sebab ada tauhid hak fardu kifayah, ada fiqh hak fardu kifayah, ada tasawuf hak fardu kifayah. Tapi hak tu barangkalinya sudah ada orang yang mendirikan. Tapi jangan duduk main barangkali. Ramai orang silap fardu kifayah ni ada lah tu siapa-siapa hak buat dah tu. Nah ni jangan. Fardu kifayah ni juga asalnya fardu ain. Tapi bila sudah ada orang yang menunaikannya dalam jarak 2 marhalah, baru jadi fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqina. Bila sudah ada orang yang buat dalam jarak 2 marhalah, barulah gugur kewajipan tersebut di atas tiap-tiap manusia. Sebab tu kita jangan duk kata fardu kifayah aja Ustaz ni. Jangan. Sini. Fardu kifayah ni asalnya fardu ain jugalah. Tetapi apabila ada orang yang menunai dalam jarak 2 marhalah, ada orang alim nahwu, alim sharaf, alim ilmu ma'ani, bayan badai, istiqaq wadha, usulul fiqh, usul tafsir, ulumul hadis, qawaid fiqhiyah, mantiq, maqulatul asyar, adabul bahthi wal munazarah, banyak tu cabang-cabang ilmu tu. Apa mana tempat mengaji ilmu lagi ni? Di madrasah pondok. Lepas tu ada tak kawasan kita ni pondok? Pondok sungguh lah, bukan nama je pondok, tapi tengok silibus, bukan ngaji pondok pun, ngaji Quran, taranum, ikro, tak jadi tu. Ngaji hok mata-mata pelajaran tak ni. Sebab tu madrasah pondok payah orang nak buat sebenarnya. Hak banyak duk buka macam cendawan berpuluh-puluh, beratus ni tahfiz. Tahfiz banyak. Kalau di tempat saya Sungai Buloh tu beratus tahfiz. Tahfiz itu, tahfiz. Sama kau ustaz pondok dengan tahfiz. Beza tu. Jangan ada waktu kan. Orang kita ni tak boleh nak beza pondok dengan tahfiz. Atau ustaz ni duit untuk zakat kau, untuk wakaf kau, untuk sedekah kau, tahfiz ustaz. Saya tak ada tahfiz. Itulah sekolah ustaz tu lah. Pondok. Tahfiz pondok. Tahfiz pondok je romo habis rupa. Tak sama tu. Tahfiz ni tempat hafal Quran. Sebab tu kadang-kadangnya orang yang ngajar hafal Quran pun bukan hafal Quran pun ada. Sebab senang. Letak punggung sini ni kan. Baca. Dia pun dengar, tengok Quran, dia pun tengok Quran. Senang, buka tahfiz ni senang. Sebab tu cumbuh macam cendawan. Bukan cendawan, porupuk tu, polalai, penuh. Tahfiz ni. Tapi madrasah, pondok, ni payah. Sebab guru tu kena mahir. Nahwu, soroh, ma'ani, bayan, badek, balarah tu, istiqaq, wadha, usulul fiqh, ulumul tafsir, ulumul hadis, mastalah hadis, qawaid fiqhiyah, usulul fiqh. Banyak kena mengaji. Banyak. Mantiq, makulat, bukan kulat, makulatul asyar, makulat dia panggil. Adabul bahthi wal munazarah. Banyak cabang ilmu. Banyak. Jadi ramai orang tak boleh kuasai sekarang ni. Lepas tu pondok kalau buka tu susah. Dah dihantar pula anak tu lagu mana? Anak yang tolol, yang bengong, yang sudah aksiden belaga dengan lori kapik 2. Faham tak? Tu, hok senak-senak otak dah. Marilah awak pergi pondok ustaz. Tolonglah, anak saya habis sekolah dah tak boleh terima dah. Cikgu semua tak boleh terima. Jahat sangat anak saya ni. Maka hok lagu ni di atas pondok untuk ngaji 20 cabang ilmu tak ni? 20 subjek ilmu tak ni? Agak-agak boleh masuk dalam kepala otak budak tu. Ngaji sekolah menengah tak siapa 20 subjek ni. 20 subjek tu hak kena hafal 10 matan paling kurang kena hafal. Nahwu, sorah, tauhid, fiqh, ada matan dia. Nahwu, ujurumiyah, imriti, alfiyah, sorah, matan izi, amsilatut tasrifiyah, matan bina, bukan bina, matan bina dia panggil itu ni. Tauhid, umul barahin, kharidatul bahiyah. Apa tu?
Duk atas orang kita gitu. Atas hok teruk-teruk dah. Lepas tu dak harap supaya lahir balik seumpama Tok Kenali, Tok Selehong, Tok Kemuni, Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani, harap lahir alim-alim boleh mengajar di Masjidil Haram, Syekh Abdullah Fahim. Nah, Syekh Abdullah Fahim ni tok kepada Pok Loh Tun Abdullah bin Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi bin Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim. Alim besar dia. 104 buah mata dalam dada. 300 guru beranak Mekah. Alim dia. Nah, orang dulu hak jadi mufti-mufti di tanah Melayu kita semua tutup guru pondok sebenarnya. Nah, Syekhul Islam Kedah, Tuan Guru Syekh Wan Muhammad Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Orang pondok, tok guru pondok. Syekh Abdullah Fahim, orang pondok. Tok Guru Haji Ahmad Mahir, Mufti Wan Haji Wan Musa. Semualah orang pondok saja. Ilmu tu lekat dalam dada. Nah, zaman dulu. Tapi oleh kerana zaman sekarang berubah, sebab gaji tu mengikut CJ dia. Nah. Ada CJ kan, boleh jadilah mufti ke, qadi ke, tu imam masjid bandar ke. Sungguh. Tu imam bayar gaji BA. Ijazah sarjana muda. Biar tak erti pun jadi tu imam tak apa. Betul. Bukan tak erti, erti juga. Cuma kan, sepatut jadi tu imam ni dia kena pandai, kena fakih lah. Hak sunat-sunat dia kena meraih. Ya, bukan setakat pandai semaya macam budak tadika, budak pasti pun pandai semaya. Tapi bila kita tu imam ni kita kena jaga semaya kita ni. Ni nak ke rokok dulu baru Allahu Akbar. Tak kena tu. Banyak tu imam kita. Cuba berhati. Dia semaya tu imam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Rokok dulu. Sudah rokok dah. Allahu Akbar. Ngaji ngabah mana lah tu. Nah, kalau sudah rokok tu bukan Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Tu banyak gitu. Dia naik dulu. Naik dulu. Sami'allahu liman hamidah. Lepas tu tunggih dulu. Sujud dah. Allahu Akbar. Belajar mana tak tahu. Mungkin ibu-ibu duduk belakang tabir tak nampak lah. Ayah-ayah duduk belakang jubu tu imam ni nampak. Turun dulu dah ni. Ya turun dulu. Ya cakap dulu. Sudah dah sujud. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Ini ngaji mana? Aku fiqh lah tu. Tu takbir intiqalah. Takbir intiqalah ni mana? Takbir pindah rukun. Nah, mana start nak gerak tu selalu dah sebutnya. Kalau qiyam walam yakullahu kufuwan ahad. Kita nak gerak tu Allahu Akbar. Siapa di hak rokok baru roh akbar tu habis. Baru orang panggil takbir intiqalah. Supaya gerak kita tu tidak sunyi daripada zikir. Hak ni pun ramai mana tu imam tak reti. Sungguh. Pakai tu gak piyuh merah serbai strik, pakai baju hitam kut lah kapak ni. Pakai apa? Jubah hitam. Sudah semaya sunat maghrib pun masuk dalam pejabat tu imam duduk relax tunggu insya dulu. Ustaz ngajar tak mai dengar. Allah benar. Bulan-bulan makan gaji. Jadi penatlah ke akhir zaman ni. Jadi orang panggil masuk dalam hadis idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila satu-satu urusan pekerjaan jawatan tu diserah kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kebinasaan. Jelas sungguh. Jelas sungguh. Allahu Akbar. Habis itu. Itu bahagian mengepek dulu. Sudah pukul berapa ni? 11.30 deh. Tak boleh lama-lama sebab ada Jumaat pula. Baik. Jadi di zaman sebelum kedatangan Islam, orang kafir Quraisy zaman dulunya mereka sudah ada satu bulan yang mereka anggapkan sebagai bulan kedamaian, bulan keamanan, bulan gencatan senjata, atau boleh kita kata bulan kemerdekaan lah. Kalau kita agak bulan kemerdekaan, Ogos tu pun kita bukan bulan kemerdekaan, kita hari kemerdekaan je 31 Ogos. Orang kafir Quraisy mula sambut merdeka dia sebulan tu mereka tak boleh berperang, tak boleh
angkat senjata. Tak boleh melakukan peperangan mana-mana kabilah. Kenapa? Sebab bulan ni mereka namakan bulan Muharram. Apa? Bulan yang diharamkan isfikud dima, menumpahkan darah. Iraqatid dima tu diharamkan, tak boleh. Tengok. Maka ada yang dibuat oleh orang kafir Quraisy mula ni secocok je dengan Islam. Ni, adab ni, secocok tak? Tak perang, tak bunuh, aman, damai, secocok tak dengan ajaran Islam? Secocok tak? Secocok. Kamu tak cocok mana Islam suruh bunuh gitu. Hari-hari perang, hari-hari sembelih orang gitu ke? Makna secocok? Secocok. Maka apabila datangnya Islam, Allah memperkekalkan bulan Muharram ialah bulan haram. Bahkan tanda setuju tu ditambah lagi 3. Wa minha arba'atun hurum. Dan daripada 12 bulan tu Tuhan buat 4 lagi, 3 lagi, jadi 4 bulan haram. Mana? Satunya bulan Muharram ni dah. Kemudian 3 lagi tu Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Muharram. Ya 3 bersambung, 1 bercerai dalam hadis sebut. Salasa mutawaliyat, 3 bersambung dan 1 bercerai. Mana? Rajab 1 bercerai. 4 bulan haram. Bahkan sebagai memuliakan bulan Muharram tu namanya sudah haram, bulan lain bukan nama Muharram, nama Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Satu Muharram, ya. Lalu disandarkan bulan Muharram tu ialah bulan Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da syahri ramadhana syahrullahil muharram. Selebih-lebih afdal ni makna ai aksaru sawab, sebanyak-banyak pahala berpuasa kemudian daripada bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan tak boleh ditah dah. Bulan Ramadan ni fardu ain, hak wajib. Kalau hak lain daripada bulan Ramadan, hak mana hak lebih sekali banyak pahala kalau kita puasa? Nabi kata syahrullahil muharramu, bulan bagi Allah ialah Muharram. Ialah bulan bagi Allah iaitu Muharram. Jadi Nabi idhafah, dia panggil sandarkan. Muharram tu ialah syahrullah. Bulan Allah. Apa tu? Idhafah litashrif dia panggil. Sandar nama Allah kepada bulan tersebut sebagai nak mengagung, nak memuliakan bulan tersebut. Gitulah. Macam kita kata masjid Baitullah. Kaabah Baitullah, idhafah rumah kepada Allah tu dia panggil sandar untuk memuliakan. Bukan Allah duduk dalam rumah tu, bukan. Kena faham tu. Sebab ada orang dia fikir dengan kepala otak dia kata Kaabah Baitullah. Kaabah tu lah Mekah, Masjid Haram tu rumah Allah. Dia kata Allah ni zuhud sungguh. Kecil rumah dia. Petak tu. Kaya datang nak tengok rumah 4 tingkat. Contoh. Tuhan zuhudnya lah. Rumah 4 segitu pun tingkat pun tak ada. Itu 2 butir ada. Salah tu pasal lagu tu. Bukan Baitullah Kaabah, Baitullah Kaabah rumah Allah, Allah mendiami di dalam Kaabah tu, bukan. Sebab tu kita semaya kena hadap ke Kaabah sebab Allah duduk dalam tu. Salah tu. Allah tidak bertempat. Bila kita kata Allah tidak bertempat, ada pula hak bengong. Dia kata kan, akidah ahli sunnah Allah tak bertempat ni menyamakan Allah macam gelandangan lah ya. Ini ada dalam Facebook. La ilaha illallah. Teruknya orang panggil, pahamnya dia. Allah tak bertempat tu dia kata macam gelandangan. Gelandangan tu bukan tak bertempat, tak ada rumah ayat dia. Tempat dia tu ada. Dia duduk situ, situlah tempat dia.
Hidup menyandar mana, dia duduk berjalan mana, dia tidur kat mana, dia meniarak kat mana, situlah tempat dia. Nah, bukan tak bertempat, cuma tak ada rumah, tak ada kediaman. Tu orang kalau dah jahil, ya Allah, cakap juga nak nampak dia ni bodoh. Nah, sipel kat sikit bodoh tu untuk anak cucu, jangan duk tunjuk belakang. Nak tu ni, sipel sikit. Doa lalu nak tunjuknya. Allah tak tepat. Tak sudut tanya. Allah ni ada tapi tak tepat. Cukup. Gitu je kita iktikad. Nah, kita semaya menghadap ke Kaabah tu bukan Allah duduk dalam Kaabah. Nah, kita berdoa ke pihak langit tu bukan Allah di langit. Lepas tu, Kaabah tu kiblat semaya, langit tu kiblat doa. Gitu cukup. Kiblat ni mana? Tepat Tuhan suruh hadap ketika mana kita mengerjakan ibadat-ibadat tersebut. Gitu. Mana? Ibadat semaya Tuhan suruh hadap ke Kaabah. Hadap ke Kaabah, maka Kaabah tu kiblat bagi semaya. Apa? Tepat hadap bagi semaya. Betul tak? Bukan Allah duduk situ. Nak berdoa tak ada tangan langit. Kenapa? Sebab langit tu kiblat bagi doa. Bukan Allah duduk langit. Kalau Allah duduk langit, semaya tidur belakang kita. Dah Tuhan duduk langit tidur. Ada langit Tuhan, tidur. Gitu kan? Aduh, penat belakang lah akidah karut gitu. Maka sebab tu tak boleh pegang zahir Al-Quran hadis. Imam Sanusi dalam kitab Matan Ummil Barahin, bukan kitab Matan, kitab Muqaddimah Sughra, dia kata min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada asal kekufuran dan bid'ah dalalah at-tamassuku bil mujarradi zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang dengan semata-mata zahir Al-Quran dan hadis di dalam aqaidil iman, simpulan bagi kepercayaan. Ini tak boleh. Kalau kita pegang zahir, banyak salah selalu. Macam contoh dalam Quran kata, wa auha rabbuka ilan nahli, dan telah wahyulah oleh Tuhan kamu kepada semut. Semut pun jadi nabi juga, dapat wahyu. Gitu. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibu Nabi Musa. Ada juga perempuan di kalangan Nabi gitu. Tapi kalau ada yang katakan perempuan di kalangan Nabi itu tak jatuh kufur tu. Cuma marjuh pendapat tu lemah. Pendapat yang kuatnya Nabi-Nabi itu hanya insanun zakarun hurrun min bani adama auhallahu ilaihi bisyar'in wa illam yu'mar bitablighi. Itu dia panggil Nabi. Manusia laki-laki yang merdeka daripada anak Adam, yang diwahyukan kepada dia hukum syariat sekalipun tidak disuruh untuk menyampaikan kepada umat. Itu Nabi. Jadi perempuan tak ada Nabi. Maryam bukan Nabi, Asiyah bukan Nabi, Hajar bukan Nabi, Sarah bukan Nabi, Yuhaniza, ibu Nabi Musa nama Yuhaniza, bukan Nabi. Lepas tu wa auhayna ila ummi Musa. Wahyu tu dengan makna ilham, ilqa'ullah fi qalbiha. Allah mencampurkan ilham di dalam hati ibunya supaya menyusukan dia. Menyusukan Musa kata. Sama juga. Wa auha rabbuka ilan nahli, mewahyulah oleh Tuhan engkau kepada semut. Ni kalau iktikad ada binatang yang jadi nabi, kafir nah. Jangan main-main. Merendahkan darjat kenabian kerasulan. Lembu ada nabi, kambing ada di kalangan kambing jadi nabi. Sebab tu ada kambing janggut panjang-panjang belakang dia ayat ni. Worok-worok belakang. Asia kafir siapa yang iktikad lagu tu. Menghina darjat kenabian. Jangan main. Ayat Quran ni kata Tuhan wahyu kepada semut. Jangan pegang zahir lagu tu. Penatlah mu pegang zahir lagu tu. Mengilham oleh Tuhan engkau kepada semut, iaitu ratu semut, supaya suruh masuk dalam sarang lagi tentera Sulaiman ni ramah. Nak lalu ni hancurlah mu kalau tak menusuk ke. Itu ya. Jadi kalau pegang zahir ayat Quran enggak banyaklah hak salah je. Sebab tu nak pegang ayat Quran kena tengok huraian, tafsiran alim ulama, kerana mereka memahami Al-Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahli zikir.
Ahli zikir ni bukan hok duk ngatik gitu, bukan. Sebab ada orang faham aku tu. Pokok tarekat hak sesat. Dia kata apa buat? Tanyalah ustaz. Tak ada dalam Quran. So fasalu ustaz asatizata, tak ada. Nah, hak adanya fasalu ahla zikri. Tanya olehmu akan ahli zikir. Siapa ahli zikir? Kita. Ni. Utuh balasah ada sini. Utuh surah kayu zaman dulu surah kayu utuh. Pecah mikrofon untuk mengatik. Nah, salah tu faham Quran tu salah. Ahla zikri ahlal Qur'ani. Az-zikra huwal Qur'an. Karena Quran itu nama salah satunya ialah zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran zikir ni, dan kami yang akan jaga Quran. Tak ke siapa yang mampu untuk tahrif tabdil Al-Quran, ubah wa khianat pada Al-Quran. Itu kan. Jadi fasalu ahla zikri, tanya olehmu akan ahli Al-Quran. Siapa? Ulama mujtahid tu. Tak ada dah anak murid dia. Tak ada lagi murid pada murid. Siapalah hak boleh hak hudu-hudu sepatah lidah pokok ustaz-ustaz kelas-kelas tamadar ni. Kena kita tanya sepatah. Kalau ustaz tak berani nak jawab, nanti dulu saya tengok dalam kitab. Ustaz pun bukan mujtahid. Tengok dalam kitab tu kan. Rojok. Bukan duk rekod sendiri gitu, tak boleh. Nah, rosak. Tu dah. Baik. Maka bulan Muharram ni ialah bulan Allah. Apa? Yani Allah nak mempermuliakan bulan Muharram. Sebab apa? Sebab bulan ini memang sejak daripada belum kedatangan Islam sudah ditatbikkan inti ajaran Islam, iaitu keamanan dan kesejahteraan. Cuba tengok. Doa Nabi tadi ke? Nabi doa. Nabi tak kata Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni wa bil islami was salamati. Nabi tak doa lagu tu. Nabi doa Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Dengan keamanan dulu baru iman. Bukan bil imani wal amni. Bukan iman dan aman. Islam dan selamat. Aman dan iman. Selamat dan Islam. Kenapa lagu itu? Daripada ini doa daripada Nabi ni, ulama kita reti satu kaedah. Al-amnu muqaddamu alal imani wassalamatu muqaddamu alal islami wal insanu qabla tadayyuni. Al-amnu bukan amnu keamanan. Keamanan. Al-amnu keamanan itu didahulukan sebelum bicara tentang iman. Itu sebab tanpa keamanan bagaimana kita nak jaga iman? Boleh? Payah. Bukan tak boleh, payah. Tengok di Mekah macam mana sahabat diseksa, dibunuh dan sebagainya. Tak aman. Maka berhijrah. Hijrah ke Ethiopia, Habsyah. Hijrah ke Yathrib. Yathrib, asal mana Yathrib. Kemudian barulah Nabi tukar nama Madinatul Munawwarah. Nabi di dalam berpolitik, Nabi ini tidak memperalakkan mana-mana perkara yang menjadi kebesaran bagi manusia. Mana? Agama dan bangsa. Nabi tak buat peralak. Cuba tengok. Nabi tak namakan negara dia Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah. Negara Arab, negara Quraisy. Atau Daulah Islamiyah. Negara yang dibangsakan, yang diasaskan dengan Islam. Tidaklah. Tapi Madinatul Munawwarah. Negara maju yang bergemerlapan. Apa tu? Supaya warga negara Yathrib menjadi insan yang mutamaddin, yang membina peradaban diri. Baik dia Muslim, baik dia Kristian, Nasrani, baik dia Yahudi, berbilang bangsa, berbilang suku, berbilang agama, sudah ada pada zaman Nabi memerintah. Bukan di Malaysia saja masyarakat majmuk ni. Itu cara Nabi memerintah. Sebab nak jaga iman, itu hijrah. Wassalamatu qabla al-islami. Kesejahteraan sebelum bicara tentang Islam. Tanpa kesejahteraan
keselamatan, bagaimana kita nak tegakkan Islam? Jangan kata huduk ke apa, nak semaya 5 waktu kalau negara kita tak sejahtera. Boleh ni nak kuliah Tuhan ni muslimat pagi-pagi. Kalau negara tidak sejahtera, tidak aman, duk meletup bom tepi tasik tu, meletup tepi rumah tu, hancur. Kita duduk mengajar, boleh relax. Siap ni ibu-ibu ngucap dah, kalau meletup kita mati terik ni gitu. Lagi ustaz dulu lagi. Bagaimana nak melaksanakan Islam kalau negara ni tidak sejahtera? Wal insan qabla tadayyuni, kemanusiaan sebelum bicara tentang keagamaan. Sebelum bicara tentang agama tu agama ni, kita semua ni walaupun berbilang bangsa dan berlainan agama, kita semua ni ada hubungan ukhuwah insaniyah au basyariyah, hubungan kemanusiaan. Sebab tu Nabi satu hari duduk dengan sahabat, tiba-tiba lalu jenazah orang Yahudi. Lalu Rasulullah bangun, jenazah orang Yahudi lalu ke depan, Nabi bangun, sahabat pun bangun. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah itu jenazah orang Yahudi? Maknanya kenapa kita kena bangun? Dah orang Yahudi ke kafir, tak perlu nak bangun-bangun, waktu cara sudah mampu pergi dia Lalu Rasulullah kata dengan soalan, bukankah orang Yahudi juga manusia? Kau lembu manusia? Tu nak cerita Islam tu agama kemanusiaan. Tak ada agama yang cerita kalau perang jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan merosakkan tanaman, jangan bakar rumah-rumah ibadat. Tak ada tu. Agama mana hak gitu? Islam. Nak perang tu, nak bunuh tu ada disiplin lagi. Ada disiplin lagi. Ini benar-benar bahawasanya Islam ni agama kedamaian. Nama saja sudah Islam. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan, dengan makna sejahtera. Selamat, aman, damai. Sebab tu kalau orang tu mengaku dia Islam tapi tidak aman, tidak damai, tidak sejahtera, tidak membawa ketenteraman pada jiwa manusia, bukan Islam hak dibawa oleh Nabi itu. Karena Islam hak dibawa oleh Nabi sejuk, damai, aman, memberi harapan, hatta kepada orang yang berdosa pun memberi harapan. Sebab tu tengok contoh, orang tu dia buat dosa, contoh dia merogo lah, kita kata ni kuat rogo, ustaz pun kena rigak kot ke rogo, macam-macam jenis pelak akhir zaman ni. Kita tak tahu, wallahu alam hakikat, kita jangan cepat menghukum. Sebab kadang-kadang perkara-perkara ni zahir je nampak lagu tu, cerita sebalik kita tak tahu hakikat dia. Serahlah pada Allah Ta'ala sebenar lagu mana, jangan kita cepat menghukum. Baik, kita katalah ada orang tu betul-betul buat hijab yang jahat, buat maksiat, zina ke, minum arak ke, merogok ke, mencuri ke, bunuh orang ke, tak kira. Lalu ditangkap. Viral ni dalam surat khabar pun masuk habis dah. Kita tak tahu dia dalam penjara tu bagaimana. Kalau dia bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah, dia taubat. Allah, ya. Taubat ni ada rukun an-nadmu, an-nadmu, wal azmu wal iqla'. Cukup kalau dosa dengan Allah Taala, cukup tu. Menangis, mengalir air mata, menyesal. Allah, aku menyesal ya Allah. Dia ni orang panggil orang tawabi. Kalau sehari tu hari-hari dia taubat semua, lebih daripada 2 kali. 4 kali, 10 kali, 100 kali. Nabi 100 kali sehari taubat. Hak maksum tu. Kita hak tak maksum ni sehari habuk tak pernah taubat. Betul tak? Dia kata astagfirullah juga ustaz lepas mayat tu. Astagfirullah bila-bila teringat kau pokong, bukan taubat pada. Astagfirullah. Comel kata pokong. Tak jadi tu. Bukan taubat dia panggil tu. Taubat ni an-nadmu, menyesal. Alamatuha ialah nailul buka, mengalir air mata. Itu taubat. Taubat ni wajib. Semaya sunat taubat tu sunat, nak faham
Nah, ramai ibu-ibu dia faham semai sunat taubat tu taubat. Dah, semai sunat taubat tu sunat aja hukum dia. Semai sunat taubat bukan belum tentu taubat. Istighfar perkataan minta apa dengan Allah belum tentu taubat. Hak taubat sungguhnya hati an-nadmu menyesal. Baik. Orang tadi dia menyesal. Ya taubat sungguh. Sehari lebih daripada 3 kali. Betul tak? Lebih pada 2 kali cukup dah. Nak dikatakan tawab, orang yang banyak bertaubat. Apakah tidak ada dalam Quran Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sesungguhnya. Itu orang panggil takkid. Sungguh, benar sungguh. Apanya? Allah yuhibbu, cinta ia. Tawabin, orang yang banyak bertaubat. Allah cinta pada hamba dia yang banyak bertaubat. Baik. Orang yang kita duduk maki dalam Facebook ke apa tak ada, menatang ni, tolo, jahat, berat sikit lah hukuman duduk maki dia. Dia sekarang wakilnya sedang dicintai oleh Allah kerana dia orang yang banyak bertaubat. Maka adakah kita ni termasuk orang yang Allah Ta'ala isytihar perang dengan kita? Kerana kita memusuhi orang yang dicintai oleh Allah, sebagaimana hadis kursi yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam sahih dia, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang buat musuh dengan wali aku, maka aku isytihar perang dengan dia. Tu tengok. Maka sebab tu tak boleh kita caci, kita maki. Siapa? Hatta pendosa kita tak tahu. Salahkah dia jadi wali Allah? Dia kata sebab apa? Sebab dia taubat. Yang menyesal, Allah aku menyesal ya Allah, aku menyesal. Ampun dosa aku ya Allah. Dia kata tawabin, Tuhan kasih, Tuhan cinta, wali Tuhan. Dia kata kita maki dia, kita caci dia, kita laknat dia. Apakah kita tak termasuk orang yang Allah Ta'ala isytihar perang? Tengok. Maka Islam ni agama yang membawa kepada harapan. Besar bagaimana dosamu, jahat bagaimana kelakuanmu, jangan mu putus asa daripada rahmat Allah. Itu. Maka sebab tu setiap bulan, setiap hari, setiap masa ada saja kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hamba. Ni hari Jumaat. Kita hidup antara Jumaat ke Jumaat saja ada kelebihan dah Tuhan bagi. Al-Jum'atu wa al-khamsatu dalam hadis sebut as-salatu baina salatil khams. Di antara semaya ke semaya 5 waktu. Wal jum'atu bainal jum'ati. Antara Jumaat ke Jumaat hidup mukaffaratun bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Hidup saja ni boleh Allah Ta'ala hapus dosa yang kecil. Syaratnya kita tak mengerjakan dosa yang besar. Tengok. Apatah lagi kita tambah berpuasa. Baik. Maka karena itu bulan ni, bulan Muharram ni ialah bulan keamanan, bulan kedamaian, bulan ketenteraman. Maka sayugianya kita isikan dengan bagai-bagai ibadah. Bagai-bagai ibadahnya mana? Banyaklah. Ni yang berbetik dalam kitab Kanzun Naja was Surur fi Ad'iyatit Tasyahhuris Sudur, karangan Syekh Abdul Hamid. Disebut dalam bentuk syair. Dia kata mana? Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqil. Sum salli sal zur'an aliman ud waqtahil ra'sul yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi' 'ala al-ilya wasi' 'ala al-iyali qallim zufra wa suratal ikhlasi qul al-fatasil. Oleh kerana bulan Muharram itu sendiri sangat hebat, dan dalam bulan Muharram ada satu hari yang lebih. Kerana apa lebih? Kerana banyak peristiwa berlaku pada hari tersebut, iaitu dipanggil hari yang ke-10 di dalam bulan Muharram, iaitu Asyura. Hari Asyura. Mana perkara-perkara yang berlaku di dalam bulan Asyura? Antara lain peristiwa yang berlaku di dalam bulan Asyura,
taballahu ala sayyidina Adam alaihi salam. Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Jangan pula kita kata, oh Nabi Adam buat dosa juga. Kalau orang tak mengaji ilmu tauhid, dia tak reti itu. Sebab tu dia tanya lagu tu. Nah, kalau orang mengaji dah ilmu sifat 20, dia tak tanya dah tu. Sebab dia tahu dah, dia lepas dah fardu ain. Nah, tanya diri masing-masing. Adakah dalam kepala otak kita, Nabi Adam pun buat dosa juga, kau siapa taubat tu? Kalau ada lagu tu dalam kepala otak kita, bermakna kita belum lepas fardu ain. Dia ngaji ilmu fardu ain. Itu satu peristiwa besar berlaku. Bila tu? Iaitu pada 10 Muharram. Wastawat safinatu Nuhin alaihi salam alal Judi. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh di atas bukit Judi. Bila? 10 Muharram. Nah, wa rufi'a sayyidina Idris alaihi salam ila samai. Diangkat Nabi Idris ke langit pada hari Ashura 10 Muharram. Nabi Idris ni malaikat maut mari ziarah. Satu hari. Lalu Nabi Idris kata, "Hei malaikal maut, lagu mana gak rasa mati ni?" Nah. Ada tu ni. Nanti mu rasalah ya Nabi Allah Idris. Dok, aku nak rasa selalu. Izin, minta izin dengan Tuhan. Nak kecak selalu. Jadi berhabuk nyawa Nabi Idris. Masuk balik. Sakit sungguh. Perik sebab tu Nabi saat nak mati tu, nak wafat tu, Nabi doa, Allahumma a'inna ala munkaratil maut was sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi di atas mabuk dan sakitnya mati. Tu Nabi Habibullah. Kita ni tak tahu lagu mana dah kan? Jadi Nabi Idris ni antara Nabi yang masih hidup di langit dengan roh dan jasad. Selain daripada Nabi Isa, Nabi Idris. Nah, wa wulida sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pun dilahirkan 10 Muharram. Wattakhazuhu Allah Ta'ala khalilan. Dan pada 10 Muharram jugalah Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Nah, Khalil, teman rapat Allah. Bila? 10 Muharram. Wa anjahu Allahu minan namrud. Dan pada 10 Muharram juga Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada api besar Namrud. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat sejahtera hei api ke atas Nabi Ibrahim pada 10 Muharram. Wa syufiya Sayyidina Ayyub alaihi salam minal bala. Dan disembuhkan Nabi Ayyub daripada bala pada 10 Muharram. Nah, wa taballahu ala Sayyidina Daud pun pada 10 Muharram. 10 Muharram Allah Ta'ala terima taubat Nabi Daud. Wa a'tallahul mulka li Sayyidina Sulaiman. Allah berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman 10 Muharram. Wa ukhrija Sayyidina Yusuf alaihissalam minal bi'ri. Allah keluarkan Nabi Yusuf daripada telaga ketika mana dicampur oleh abang-abang dia pada 10 Muharram. Wa raddallahu ala Ya'qubi basarahu. Allah mengembalikan penglihatan yang jelas kepada Nabi Ya'qub pada 10 Muharram. Banyaklah ni 10 Muharram. Nah, tu. Wa fihi sadafat da'watu Sayyidina Ya'qub li auladihi bil maghfirah. Gitu juga pada 10 Muharram ni Nabi Ya'qub doa keampunan kepada anak-anak dia hak buat zalim kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa akhrajallahu Sayyidina Yunus alaihi salam min batni hauti. Dan Allah keluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan nun pada 10 Muharram. Wa kallamallahu nabiyahu Musa alaihi salam. Dan Allah bermukalamah bercakap dengan nabinya yaitu Musa pada 10 Muharram. Wa najjallahu ala Musa wa man ma'ahu min fir'aun wa aghraqna fir'aun fil bahri 10 Muharram. Yaitu Allah memperlepaskan Nabi Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun juga pada 10 Muharram. Dan ini sebab Nabi kita puasa 10 Muharram tu, Ashura. Itu hadis sahih. Ketika mana Abdullah bin Abbas cerita qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Rasulullah sampai di Madinah, fara'al yahuda tasumu Ashura. Nabi tengok orang Yahudi puasa hari Ashura 10 Muharram. Qala Rasulullah, lalu Rasul tanya, "Mahadza? Apa mu puasa pada hari?" Qalu, jawab oleh orang Yahudi, "Yaumun salihun." Hari 10 Muharram ni molek. Nah,
Bapa? Najallahu ta'ala fihi Musa wa bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Allah melepaskan Nabi Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun musuhnya, maka Nabi Musa pun berpuasa tanda mensyukuri di atas nikmat tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Lalu Nabi kata, aku lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu, hai orang Yahudi. Lalu Nabi berpuasa juga pada 10 Muharram, hari Ashura, dan suruh kita puasa juga. Bahkan Nabi suruh puasa tu apa? Beza, khaliful Yahud. Menyalahilah olehmu akan puasa orang Yahudi pada 10 Muharram. Iaitu lagu mana caranya? Yakni puasa ba'dahu yauman atau qablahu yauman. Puasa sehari sebelum 10 Ashura atau sehari selepas 10 Ashura. Mana 9 hari Tasu'a Ashura, ataupun hari Ashura dengan selepas dia, itu hari ke-11 Muharram. Itu tanda nak menyalahi dengan perbuatan orang Yahudi. Kalau kita puasa 10 Muharram saja, tak apa juga, tak salah, tak salah. Tapi yang paling lebih sekali selain daripada tu, 10 Muharram jugalah diangkat Nabi Isa ke langit, dan yang paling lebih sekali ialah 10 Muharram tu diwartakan kemaksuman Nabi di dalam Al-Quran. Para Nabi semua maksum, tetapi tidak ada pewartaan di dalam kitab-kitab terdahulu. Nabi kita juga maksum, tetapi bezanya diwartakan mana? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu. Ini pewartaan bahawasanya Nabi itu maksum. Bila tu ayat tu? 10 Muharram. Itu nak kata hari Ashura ni hari yang sangat lebih. Maka sebab tu kata Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzul Najah, fi yaumi Ashura ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqil. Pada hari Ashura tu hak molek kita buat perkara yang sunat ni ada 10 perkara. Tambah lagi 2 jadi 12 perkara. Mana? Sum, pertama puasa. Ada? Sum, makna pertamanya ialah puasa. Jadi puasa ni hikmatnya supaya tubuh kita tu jadi rengeh nak mengerjakan ibadat taat pada Allah. Cuba kita kenyai. Kita kalau kenyai deh, jangan kata nak mengajak, nak mengaji, nak mengajar pun berasa benar otak nak bercakap. Sungguh. Kalau kita makan banyak dah pagi tadi, lepas tu nak kuliah, sudah. Puasa pening, tak nampak ke apa, nak kecek deh. Sungguh. Sebab tu saya kalau ada ceramah-ceramah ke apa, kalau orang suruh makan dulu sebelum ceramah, jawabnya malam tu tak ceramah mana. Sungguh. Sebab ada jenis gitu. Makan dulu tak, pani baru ceramah. Jawabnya ceramah setengah je. Sebab apa? Benak jadi benak, tak tahu nak cakap ke apa. So'oh. Dia kenyai sangat. Se'eh. So'oh. Orang kata so'oh. Se'eh. Kenyai sangat. Benak jadi nak cakap ke apa. Sama juga ngaji, kalau perut kenyai, tak nampak ke apa. Tak nampak ke apa. Dia nampak mulut ustaz gerak, suara bunyi, tak tahu ke apa dia masuk ni. Rasa ngantuk, nak tidur. Itu. Jadi bila kita puasa tu, kita sepit darah kita. Bila sepit darah kita, syaitan nak lalu tu payah. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dammihi fadayyiku majariyahu bil ju'i. Nabi sebut syaitan ni masuk dalam tubuh kita melalui liang-liang darah. Ke mana dia nak pergi? Ke jantung kita. Sebab apa dia nak pergi ke jantung kita? Supaya kita jadi gelap, tak nampak yang hak tu hak, yang sebenar tu sebenar, yang batil tu batil. Sebab tu Nabi kata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la yanzuru ila malakutis samawat. Kalaulah tidak kerana syaitan ni mari mengerumuni dalam hati anak Adam, pastilah manusia ni hatinya akan dapat lihat alam malakut sebelah atas. Mana? Syurga nampak, nikmat-nikmat syurga nampak. Nampak dengan hati, bukan nampak atas kepala. Atas kepala tak nampak, nampak langit, nama awal nampak langit. Basar tu tak nampak, basirah tu akan nampak.
Tapi sebab hati kita tak nampak, sebab apa? Sebab syaitan banyak, dosa pun banyak, syaitan pun banyak. Itu ni. Maka kerana tu bila kita sepik, dia jadiin macam liar darah kita tu seperti jalan hok ditutup di roblok. Nah, jalan ke kalau ada orang buat back jalan dia roblok je ke. Kita hok nak bawa ni tak sedap. Nah, betul tak? Cuba kita bawa kereta apa tu? Jam apa? Allah yang buat roblok, yang buat kerja tengah-tengah hari bola ni bengong sungguh tahu dah kereta banyak. Kita jadi gitu ke? Nak marah Cuba ke highway luar pak lain tak ada roblok ke apa. Tekan minyak sedap ke? Ibarat gitulah darah kita kalau makan banyak syaitan supaya naik highway tanpa tu. Masuk pupuk dalam hati kita. Gitu Jadi puasa tu bukan semata-mata untuk sehat zahir, tapi untuk sehat batin. Baik. Sali sembahyang. Jangan puasa tak semaya. Nah, ada orang puasa tak semaya berat. Nah, sebab apa? Dia puasa niatnya nak diet je. Nah, nak comel, pinggang kuramping gitu je. Tak ada nak kerana Allah Taala ada orang puasa lagu tu. Betul lah sumu tasehu Nabi kata. Puasa olehmu nescaya kamu sehat zahir, tapi bukan tujuan semata-mata zahir. Nah, naknya sehat batin. Zahir kita sehat, kalau batin kita sakit, hak tu penyakit sebenar. Kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, gapo semua ni kalau mati tak ada dah penyakit tu. Wallahi tak ada. Wallahi tak ada. Dalam kubur bakit tak ada dah sakit jantung, tak ada. Kecil manis tak ada. Jadi tak ada muka nak kita tanya man rabbuka? Batuk dulu. Mana batuk ni? Jantung. Tak ada. Nah, tapi penyakit batin hak ni lah hak kronik sungguh bila kita mati. Nah, penyakit kufur, penyakit nifak, penyakit hasad, penyakit takabur, riya, ujub, sum'ah, hubbul jah, hubbul dunia. Ni penyakit sungguh ni. Tapi hak ni tak ada di hospital, tak masuk KKM lah. Nah, KJ tak pernah umur. Nah, tak pernah umur penyakit ni dekat sini. Sebab tu kita pun tak berasa macam takut sangat. Nah, takutnya COVID. Nah, ni. COVID lah, menanti apa lagi? Allah ni, influenza. Menanti apa? Belak-belak saja nak sebut upaya penyakit lah ni. Ya betul semua orang pasti kena penyakit. Nah, dia siapa kena lah kalau Tuhan menemui kena. Nah, tapi kita tu kena usaha lah. Nah, usaha jaga, elok dan sebagainya. Tapi hak sebenar penyakitnya ialah penyakit batin. Hak ni penyakit sungguh. Hak mati-mati COVID tu bakit tak ada COVID. Nah, tidak kata muka nakik pakai muka jauh tanya. Man rabbuka? Nah, Allahu Rabbi. Beres. Beres ni. Ni. Jauh-jauh tanya. Mana tak boleh mari dekat tu? COVID-mu tu. Tak ada dah. Tak ada dah COVID ke apa kalau dah mati. Hak ada penyakit kufu, nifak, aduh penyakit sungguh. Dah hak ni kita tak ambil padu mana, tak ambil cara cakna usaha mana. Sebab apa? Yang TB pun tak cek mana penyakit ni dah tu ni. Tu dah. Itu yang keduanya, semaya jangan tinggal. Ya, kita puasa tu puasa sunat, semaya jangan tinggal. Zur'aliman, ziarah orang alim. Nah, ziarah alim ulama, tutup guru, pergi ziarah. Tanya khabar, minta doa barakah daripada dia. Zur'aliman. Ziarah orang alim lah. Orang alim ni payah nak jumpa dah akhir zaman ni. Nah, hak banyaknya maklumat, orang yang bermaklumat banyak. Macam saya orang yang bermaklumat. Mana hak ngaji tu duduk lepas otak. Lepas tu copy paste. Alim tu bukan macam saya dah. Orang alim ni artinya manittasafa bil ilmi. Orang yang bersifat dengan ilmu. Mana ilmu dengan diri dia tu sifat dengan zat. Tak boleh bercerah tangga. Itu mana alim. Macam saya ni bukan orang alim. Orang yang bermaklumat saja. Saya mengaji dengan tok guru saya. Tok guru saya ngajar saya pun copy. Lepas tu saya pih pula. Dalilnya nampak macam berilmu ketika mana mengajar saja. Nah, ketika mengajar ni nampaklah bersokok, kadang-kadang pakai serban, pakai keplekat ke apa semua. Tapi jangan terkejut kalau jumpa di Mac Valley ke Pavilion ke. Nah, siapa rambut panjang kat ni, pakai seluar jeans, baju cakar. Ustaz tak, Masya Allah. Ustaz tak.
Shh, jangan panggil ustaz sini, malu saya. Sudah nah. Itulah yang kata kita saya bukan orang alim nah. Orang bermaklumat iyalah sikit-sikit tak ada maklumat. Orang alim orang bersifat dengan ilmu. Dia bercakap ilmu, dia diam pun ilmu, dia berjalan pun ilmu, dia tidur pun ilmu. Hak ni payah nak cari. Mana? Orang yang bermaklumat dan dia amal dengan maklumat yang dia ada. Itu orang panggil alim, jamuknya ulama. Itu dah. Giziak tu. Dah. Habis. Nak panjang-panjang pun pukul 11.30 dah. Zur uduk. Ziarah juga orang sakit. Haji ziarah. Itu 1, 2, 3. Sum, salli, sol. Tinggal asal lagi. Hubung silaturahim. Sum, salli, sol. 3. Puasa, semaya jangan tinggal. Sol. Apa? Hubung silaturahim. Lepas tu zur aliman 4. Iaitu ziarah orang alim. Zur udu. Mana? Ziarah orang sakit. Mana? Yang kelima ziarah orang sakit. Waktahil dan bercelok mata. Ini bercelok mata pun sunat pada hari Ashura. Itu yang ke-6 bercelok mata. Tapi kalau kira sunnah nabinya ialah setiap malam sebelum nak tidur bercelok mata. Sebab bercelok mata ni boleh menajamkan penglihatan kita. Asbab je lah. Lama celok kau tebal spek power mata. Tu adat saja, kena faham dah. Apa hak disebut kalau buat begini dapat begini, kalau begini dapat begini, tu orang panggil hukum adat. Sebab tu susah kalau tak mengaji ilmu tauhid. Kalau tak mengaji ilmu tauhid memang susah. Dia baca Quran. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ada ke dalam Quran sebut. Perempuan yang bangang untuk laki-laki yang bangang. Dia pun pelik. Aku baik, bapa suami aku bangang. Ada sini. Quran ni betul tak? Itu faham orang panggil hukum adat. Quran ni dia ada cakap hukum adat. Hukum adat sah menyalahi. Kalau tak mengaji sifat 20 berat. Nipu Quran ni. Aku jaga semaya, jaga makan minum, tak pernah derhaka. Suami aku jahat juga, curang juga. Awak tu hak jahil. Bukan Quran tu salah dah. Awak tak mengaji, awak baca sendiri. Hukum adat tu yang sebut tu. Tak mesti gitu. Tengok Nabi Nuh. Bini dia tu. Daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah buat contoh dengan bini Nabi Nuh, Nabi Lut yang kafir kedua-dua. Bukan tak pakai tudung, kafir. Kalau kita ada zaman Nabi Nuh, kita beriman tak? Masuk Islam tak? Tak. Nabi Nuh nak berdakwah, bini sendiri pun kafir. Kayak kita gitu ke? Ustaz nak ceramah, bini sendiri tak pernah jaga. Tu email saya tak ikut tu email ni Ustaz. Apa? Bini tu email Pontianak nak tu ni. Dia kait dengan bini orang. Apa? Bini tu email tak pernah ganti tu email. Kalau tu email sakit perut jadi tu email. Pernah? Tak ada pasal-pasal. Sama orang lain gitu. Sultan, ketua agama apa, bini sendiri. La haula wala quwata illa. Allah tak akan tanya kita tentang bini orang lain. Allah akan tanya kita tentang bini kita. Jangan kita sibuk bini orang lain. Kalau Tuhan tanya kita tentang bini sultan, akhirat esok, kita layak marah balik Allah Ta'ala. Siapa tahap tu saya. Kalau Allah tanya, Mama, kenapa bini sultanmu tak tutup aurat molek tu? Marah balik Allah, marah. Tuhan, apa tanya kita? Bang tanya tu lelaki dia lah. Bukan bini saya. Itu ni. Jadi jangan sibuk. Nabi Nuh tu bini dia bukan tak tutup aurat. Kafir nah. Tapi tak naik masuk mahkamah kau gabur itu ni. Nabi Nuh tetap nasihat, tetap ajak. Tapi Nuh macam mana? Tak ada hidayah Allah Ta'ala. Tak pernah timbul Nabi Nuh tapa bini dia kau masuk mahkamah gocoh dengan bini dia, tak ada. Teruk lagi. Patut Asia Allah Ta'ala kata wa daraballahu mathalan lillazina amanu imra'ata fir'aun. Allah buat contoh
istri yang beriman Asiyah istri bagi Fir'aun. Istri solehah, suaminya jahat Fir'aun. Sebab tu kalau suami kita nakal sikit-sikit tu ingatlah kau Asiyah. Mana? Dia boleh suami tu tolong Fir'aun terus. Fir'aun ni iblis pun hilim pala, tolong tak tolong. Iblis tu hilim pala. Iblis ni tak pernah mengaku Tuhan. Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Iblis dengar ni, gila dah Fir'aun ni dari sini. Aku tak berani gini. Teruk pada iblis lagi nak ayat Fir'aun. Istrinya solehah, mukminah. Dan tak pernah Asiyah ni mengadu dengan Nabi Musa. Macam mana ni Musa muk ni Allah tok lelaki gak Fir'aun jahat sung. Tak ada. Yang mengadu dengan Allah Taala. Fadaraballahu mathalan lil ladzina amanu mar'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ngadu dengan Allah. Ni kita gapo-gapo ngadu kat Facebook, ngadu ke orang tu, ngadu ke orang ni. Tapi kalau orang tak mengaji hukum adab, sudah. Jadi pening je seorang. Nah, baik, habis itu. Panjang lagi ni, baru ni. Pukul 11.35 dah. Nak berhabis lalu ke ataupun berhabis sikit dah. Tidak dapat menjanjikannya. Kalau ada kosong insya-Allah. Macam hari ni alhamdulillah lah. Sebab esok saya ke Johor dah. 2 hari pula ke Johor. Minggu depan pula hujung minggu ke Kelantan pula 2-3 hari untuk main gitu. Sebab saya sekarang ni nak siap ke pondok saya di Kuang tu, baru siap asrama pelajar. Telah belanja sebanyak 9.5 juta. Jadi hak saya dapat hipung kawan-kawan saya ramailah, 2-3-4 orang tolong-tolong duk kutip wakahnya, baru 150,000. 150,000 ni baru boleh buat asrama. Masjid pun tak boleh buat lagi. Asrama 500,000 tapi boleh jalan lah sikit. Boleh buat 4 buah pondok pelajar. Ada berapa buah? 9 buah tu baru boleh buat 4 buah yang baru. Jadi saya tu banyak tak lekat di rumah lah ni. Keluar ke Johor, ke mana, ikutlah. Sebab, iyalah. Saya tak suka sebenarnya ke hulu ke hilir tu. Saya suka duduk ngajar dekat-dekat gitu. Tapi nak macam mana lah tu ni. Untuk cepat orang panggil dapat kutipan wakah tu, terpaksa kena keluar ke hulu ke hilir. Jadi sebab tu saya tak berani nak janji kalau kosong ke tak kosong ke. Kadang-kadang 3-4 hari di Kedah, di Penang, 2-3 hari di Johor, duk main gitu. Sebab nak siap pondok, supaya pelajar-pelajar yang ada sekarang ni boleh pindah duduk selesa. Sekarang ni tak selesa lah, duduk tempat menyewa bangunan nak utuh dah nampaknya ni, bangunan tua. Jadi tengoklah macam mana. InsyaAllah kalau ada kesempatan di lain masa kita sambung lagi. Kita berhenti situ dulu. Yang ke-6, yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 tu nantilah kalau ada masa kita sambung balik insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ininya dapat manfaat sedikit sebanyak untuk kita semua, terutama saya yang bercakap sendiri, dan yang kekurangan itu semua daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan apa yang baik dan jadikan sempadan apa yang tidak baik insya-Allah. Jadi cukup setakat tu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن ترزقنا الصحة في الدين والدنيا والآخرة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله وعن جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى هذه البرنامج حلوة كل بلاء وغباء ووباء وهم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك جدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. إنا نتوجه بك إلى ربنا ليقضي حوائجنا بحق سلسلة العلماء المحققين والأولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم. اقضي حوائجنا يا الله اقضي حوائجنا واقضي حاجاتنا يا الله واقضي حاجاتنا يا الله. لنا دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.